saya ada pusat terapi kan, kadang-kadang ibu ayah ada bertanya kepada saya, bagaimana proses diagnosis itu? Dan penting ke nak diagnosis ini? Sebab kalau diagnosis, then what will be the next step? Ada juga yang datang sebab nak tunggu queue diagnosis tu agak lama. Jadi dalam masa nak menunggu diagnosis tu, apa yang perlu ibu ayah lakukan? Okey. So ini sebenarnya dilema yang biasa dihadapi oleh banyak ibu bapa. Sama ada nak pergi jumpa terapi dulu ke, sama ada nak dapatkan diagnosis dulu ke, sama ada nak tunggu ataupun boleh start rawatan ataupun terapi. Jadi satu persoalan yang sangat baik. Kita faham daripada asal. Pertama kita kena faham bahawa anak ni dia ada fasa-fasa perkembangan dia. So bila kita sebut fasa perkembangan anak, biasa kita tengok nombor satu daripada aspek perkembangan biologi dia, tubuh badan dia. Kedua, perkembangan socio-emotional dia, psycho-emotional dia. Yang ketiga, perkembangan dari segi kognitif dia. So tiga-tiga ni akan berlaku secara berfasa daripada sejak lahir sampai dia membesar. Sesetengah anak, dia akan berlaku apa yang kita panggil sebagai sama ada satu, perkembangan itu berlaku dalam bentuk yang tidak tipikal. Kedua, perkembangan itu berlaku lambat. So, dan ini biasanya datang dalam dua bentuk. Pertama, dia datang dalam bentuk yang spesifik merujuk kepada kelompok gejala diagnosis yang dia ada. Contohnya, anak tu ada ciri-ciri autism, semua ciri-ciri autism tu dia ada. Ataupun ADHD, semua tu dia ada. So untuk anak-anak yang sebegini, biasanya proses diagnosis, proses ibu bapa sedar apa masalah anak itu lebih kita panggil straightforward. Tapi dalam masa yang sama, ada juga setengah anak masalah perkembangan ni berlaku secara tidak tipikal. Maksudnya sama ada pertama, ciri-ciri itu tidak ketara, ataupun yang kedua, ciri-ciri itu tidak ikut pattern yang macam mana yang kita faham. Contohnya, dia ada sebahagian ciri autism, tapi tak ada keseluruhan ciri autism. Ataupun dia ada sebahagian ciri ADHD, tapi tak ada tidak ada sepenuhnya ciri ADHD. So ini yang selalunya menimbulkan kita panggil dilema atau sedikit cabaran dalam proses diagnosis. Cuma secara umumnya, apa yang berlaku adalah pertama kita kena faham bahawa setiap anak sepatutnya melalui proses saringan. Saringan ni biasanya berlaku di peringkat kalau mereka yang ikut sistem kerajaan akan lalu proses penilaian di klinik kesihatan. So kebanyakan pesakit yang dirujuk ke pihak kami biasanya adalah mereka yang kita panggil sangkut lah, maknanya ada perkara yang tak settle. Terutama bila kita buat kalau kanak-kanak autism biasanya kita buat M-Chart assessment 18 bulan 3 tahun. Jadi ini saringan yang pertama. Jadi saringan ini yang kadang-kadang ada setengah ibu bapa terlepas sebab mungkin dia ikut follow up di swasta contohnya, ataupun mungkin dia tak ikut follow up. Jadi ini mungkin kita panggil pintu pertama yang ibu bapa jangan lepas. Yang kedua adalah pintu pintu sekolah, iaitu di mana bila anak start masuk 2-3 tahun, anak dah start dihantar ke mungkin nursery tadika. Daripada sini mungkin anak-anak akan start bergaul dengan mereka yang sebaya dengan mereka. Daripada situ ibu bapa ataupun penjaga, nursery, carer, cikgu tadika secara khusus mungkin dah start boleh buat penilaian apa yang mungkin pada pandangan mereka tidak kena pada fasa usia anak ini. Contohnya kita tahu umur 3 tahun sepatutnya kebanyakan anak boleh bercakap dengan ayat penuh dan hampir boleh difahami. Okey, boleh dengar. Boleh. So, 3 boleh buat ayat penuh, dah tak ada perkataan-perkataan yang kita panggil bahasa-bahasa gibberish tu. Jadi kalau dia duduk sekali dengan kanak-kanak 3 tahun yang lain, tapi dia ni tak boleh tutur ayat penuh, jadi dia akan sepatutnya alarm ibu bapa dan cikgu untuk bawa anak ini untuk penilaian lanjut. So daripada situ, kebanyakan anak ni sepatutnya akan dibawa kepada doktor umum lah, sama ada general practitioner, doktor swasta, general pediatrician untuk buat penilaian yang kita panggil saringan seterusnya. Daripada situ biasanya dia akan dirujuk untuk penilaian yang lebih detail sekiranya perlu.
Misal contoh, dia dapati perkembangan ini tidak kena dengan fasa usianya, atau anak ni ada ciri-ciri autism, anak ni ada ciri-ciri speech delay dan sebagainya. So dia akan go through proses penilaian lebih detail. Kalau autism contohnya, dia perlu lalui pakar psikiatri ataupun pakar kanak-kanak, kemudian psikologis, kemudian occupational therapist, kemudian speech therapist. Jadi the whole proses tu memang lama. Cuma pada pandangan saya, ibu bapa seharusnya tidak menunggu diagnosis, tapi melihat kepada apa aspek yang anak tidak settle, go for that first. Contohnya anak ada isu lambat bertutur. Jadi jangan tunggu diagnosis, apa yang perlu buat adalah terus bawa untuk penilaian sama ada kepada speech therapist ataupun occupational therapist jika ada isu-isu yang berkaitan dengan motor halus, motor kasar dan sebagainya. So kalau Puan Nurul boleh follow apa yang saya sebut tadi tu, dengar je kita dah tahu memang proses dia tu lengthy, dan itulah hakikatnya. Sebabnya dia tidak semudah datang, kita tengok anak and then tanya, doktor anak saya ni okey ke tak? Doktor boleh 10 minit boleh terus bagi jawapan. Dia tidak seperti orang kata apa, ada jangkitan dekat paru-paru, kita dengar dekat dada dia dan kita boleh tahu dada ni tak cantik bunyi dia, mungkin ada kuman, kita bagi antibiotik. 2 minggu settle. So neurodevelopmental disorder ni dia lebih kompleks. Betul. Saya setuju kata doktor tu. Sebab even kami dengan pusat terapi, sometimes anak tu datang sesi pertama, dia nak sesuai kenal dulu. Nak rapport dulu kita. Kadang-kadang ada anak yang tak pertama kali dibawa dan tak pernah nak berpisah dengan parents. Anak umur 2 hingga 3 tahun kan, tak pernah lagi bawa ke taska. Anak tu akan menangis dan sebagainya. So it is a process lah kiranya. So jadi doktor pun bersetujulah cakap kepada parents perlu mulakan dahulu stimulasi awal itu. Jangan tunggu diagnosis, dah nampak, dah faham ada red flags, teruskan. So itu the tips daripada doktor. Ya doktor? Saya boleh tambah sedikit kenapa kadang-kadang tu diagnosis tu lambat. Biasanya dalam dua keadaan. Pertama, pasal umur anak itu dibawa untuk penilaian, mungkin agak awal untuk kita kenal pasti sepenuhnya. Contoh, bagi saya beri contoh, biasanya secara tipikal autism kita boleh diagnose seawal 18 bulan. Tetapi kebanyakan diagnosis hanya berlaku selepas kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun. Disebabkan mungkin sebahagian daripada simptom autism itu masih belum ketara. Jadi sebagai contoh, anak datang pada usia umur 18 bulan, 2 tahun dalam keadaan lambat bercakap. So lambat bercakap ni boleh jadi dua. Satu, kerana dia ada speech delay sahaja, language communication disorder, atau kedua, dia ada neurodevelopmental disorder. Speech delay dia tu sebenarnya sebahagian daripada autism. Tapi untuk diagnose autism, kita tak boleh diagnose sekadar dengan speech delay sahaja. Kita perlukan ciri-ciri lain. Jadi pada umur 2 tahun, sekiranya ciri-ciri itu tidak ada, bukan bermaksud ciri-ciri itu definitely tak ada. Therefore kita boleh rule out autism. Ada kemungkinan ciri-ciri itu belum lagi ketara. Therefore, kadang-kadang kita cakap dekat parents, saya akan jumpa lagi anak ini bila dia umur 3 ataupun 4, baru kita beri diagnose. Jadi antara 2 ke 4 tahun tu apa kita nak buat? So 2 ke 4 tahun tu, kalau kita tahu problem yang ketara adalah masalah pertuturan, so dah start boleh bawa ke audiologi, dah start boleh bawa ke speech therapy. So itu proses dia. Okay. Penerangan yang sangat padat daripada doktor sebab sometimes memang ada parents tanya juga kepada saya proses ni macam mana, nak jumpa siapa dahulu, dan selalunya memang saya menggalakkan parents untuk terus follow up dengan doktor sebab kita terapis kami tak boleh memberi diagnosis.